Okay, data handling adalah tajuk yang terakhir di bawah tajuk di bawah bidang statistik dan kebarangkalian. Jadi data handling ni adalah satu tajuk yang sangat menarik sebenarnya kalau kita nak buat aktiviti secara berkumpulan. Okay, tetapi oleh kerana COVID-19 ni, so kita tak boleh nak buat aktiviti berkumpulan. There is never mind, no problem. Kita belajar dulu apa maksud data handling ni dan apakah perkara-perkara ataupun subtopik yang perlu kamu faham. Okay? Okay, mood, range, median and mean. Kalau dalam buku teks kamu boleh tengok di muka surat 258. Okay, untuk darjah 6 tolong tengok paparan saya. Okay, sebab dalam buku teks tak ada. Buku teks kamu ada tapi dia letak dalam muka surat yang berbeza, bukan muka surat 258. So untuk darjah 6, please focus on your screen. Okay, focus on your screen. Untuk darjah 5 pun, you please focus on your screen first, then you have to open your textbook for revision. Okay, alright. So you have to know. Hey, ya Allah. Saya mute dia unmute. Saya mute dia unmute. Yang ni yang saya geram ni. Alright. Mood, range, median and mean. Apa dia mood, apa dia range, apa dia median, apa dia mean. Okay, 4 hari ni. 4. Mood ialah kekerapan. Okay, kekerapan data. Bermaksud berapa kali dia berulang dalam satu kumpulan data. Okay, itu mood. Sana. Okay, untuk range ialah Julai. Okay, range ialah Julai. Tak perlu salin, sekejap lagi saya bagi kamu nota dalam grup. Okay, kamu cuma dengar je dulu. Okay, range ialah Julai, means that Julai ialah the difference between the maximum value and minimum value. Okay, maximum value and minimum value. So you have to identify which one is the maximum value, nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Okay, kena kenal pasti yang mana satu nilai paling tinggi dan nilai paling rendah. Okay, contohnya seperti dalam jadual yang saya tayangkan ni. Okay, we have a donation amount in ringgit Malaysia and number of donors ataupun bilangan penderma. Okay, so kalau kamu tengok dia ada RM10, RM12, RM15, RM20, RM25 dan dia ada bilangan penderma ataupun nombor penderma, bilangan penderma. Maknanya RM10 ada seorang penderma, RM12 4 orang, RM15 3 orang, RM20 2 orang, RM25 seorang. Okey. Data ni, bila kita lihat data, kita kena tahu data tu berkaitan dengan apa. Okey, kalau kita tengok jadual ni, ia berkaitan dengan jumlah derma dan juga bilangan penderma. Betul tak? Betul tak? Okey, betul. Okey, so daripada tadi range, saya sebut tadi range. Range ialah difference between maximum and minimum. Okay, which one is the maximum value? Ni cerita pasal derma. Maximum value. Maximum value of the donation amount. RM25. RM25. And the minimum value of the donation amount. Apa dia, teacher? Nilai minima. Nilai minima RM10. Jadi perbezaan dia different. Perbezaan tu maksudnya apa? Operasi apa nak guna untuk perbezaan? Tolak. Tolak. Nak tolak apa? Nilai maksima tolak nilai minima. Siapa nilai maksima tadi? Dah sebut RM25. Siapa nilai minima tadi? Apa nilai minima tadi? RM10 dah sebut. Jadi 25 tolak 10. Okey, jelas. Maximum value, minimum value. Maximum value tolak minimum value. Different ialah minus ataupun perbezaan tolak. Okay. Alright.
Itu ialah untuk range ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia Julai. Okay, faham tak kat situ? Faham. Jelas alright. So tadi patah balik dekat mood tadi, kekerapan tadi. Kat mood tadi, teacher dah cerita dekat range. Tapi teacher lupa nak cerita pasal mood tadi. Okay, mood kekerapan. Kekerapan ialah data yang berulang kali. Banyak kali. Okay, macam mana kita nak tengok? Kita nak tengok ialah dekat sini cerita berkenaan dengan donation amount. And kita dapat tahu bahawa bilangan pendermanya. Jadi dekat sini kita nampak highest frequency, kekerapan yang paling tinggi untuk orang derma. Mana dia? Paling ramai orang derma berapa ringgit? RM12. RM12. Jadi kita nak jawab 4 ke RM12? RM12. Kita jawab RM12. Kita tak jawab RM4. RM4 ialah kita jawab RM12. Kita tak jawab 4 sebab 4 ialah bilangan penderma. Bilangan penderma paling tinggi berada di situ iaitu sebanyak 4 orang menderma RM12. Jadi jawapan kita ialah RM12. Okay, refer to the table ataupun refer to the graph palang. Refer to carta pie. Kita kena tahu berkaitan dengan apa data tersebut. Yang tu baru boleh kita faham macam mana kita nak jawab. Okay. Okay. Yang ni slide bahasa Inggeris. Saya pergi slide bahasa Melayu. Buku teks bahasa Melayu. Okay, darjah 6 tolong tengok dekat paparan Darjah 5 DLP boleh go through juga lagi sekali. Okay, mood tadi apa? Kekerapan maksudnya data yang berulang beberapa kali. Okay, paling tinggi. Data yang berulang lebih kerap iaitu RM12. Kenapa RM12? Sebab kita dapati bahawa ada seramai 4 orang yang menderma RM12. Berbanding dengan RM10 hanya ada seorang, RM15 ada 3 orang je, RM20 ada 2 orang je, RM25 ada seorang je. Jadi kekerapan paling tinggi ialah 4 orang iaitu bernilai RM12. Jawapan kita RM12. Mood ialah RM12. Okay. Go through julat iaitu range. Tadi kita sebut range. Julat ialah beza nilai maksimum dengan nilai minimum. Beza nilai maksimum kita rujuk kepada wang derma. Sebab cerita kita berkaitan dengan wang derma. Okay. Bukan bilangan orang. Okay. Jadi kita kena tahu nilai maksimanya ialah RM25 iaitu nilai yang paling banyak orang derma. Bukan paling ramai paling banyak yang diderma. Dan nilai yang paling sedikit ialah RM10 sahaja, itu nilai minimum. Okey, beza ialah tolak. Apa kita buat? RM25 tolak RM10. Jawapannya RM15. Okey, baru 2 ni. Jelas tak? Teacher, Ya. ini kena buat ke? Tarun, kita baru belajar. Oh, Kejap lagi ada latihan. Okay? okey. Please fokus dulu Fokus dulu kat kelas. Okay. Now, Now, we go to the Cakna Minda ataupun mind triggers di mana yang ini adalah apakah maksud sebenar frekuensi, mood and range. Okay, apakah maksud sebenar kekerapan, mood dan julat. Okay, yang ini tak payah salin sebab ada dalam buku teks. Sat lagi kalau saya bagi kamu latihan, kamu kena buat. Jadi sekarang ni fokus dulu. Saya kata tumpukan perhatian kamu kepada paparan. Okay, median and mean. Okay, median and mean. Okay, what is median? What is mean? Okay, median is data
located in the middle of the data. Median ni adalah satu data, susunan data yang dia berada di tengah-tengah. Okey, berada di tengah-tengah. Bermaksud data tu mesti disusun dahulu. Okey, data yang kita ada kita susun, tak kira sama ada susunan kita secara ascending order ataupun descending order. Maknanya kita boleh susun sama ada susunan menaik atau susunan menurun. Kita boleh susun antara dua tu. Pilih salah satu saja, jangan buat dua-dua. Pilih salah satu. Okay, contoh dekat sini, dia arrange the data in ascending order. Okay, dia susun secara apa ascending order? Menaik. Ada orang menaik menurun ni pun dia tak betul lagi. Okay, ascending order ialah susunan menaik. Menaik bermaksudnya data daripada nilai yang terendah kepada nilai yang tinggi. Okay, nilai yang terendah kepada nilai yang tinggi. Tengok data dia susun 23, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 28, 29. Okay, kenapa 25 ni ada dua? Siapa boleh bagi tahu kat saya? Kekerapan. Kenapa 25 ni ada dua? Kurang tepat? Perhatikan jadual yang diberi. Sebab dekat orang tu dia ada dua. Sebab 25 ni ada dua orang yang data ni berkaitan dengan apa ni? Time recorded in a cross country run. So cerita berkaitan dengan murid yang lari, mengambil masa yang diambil untuk murid seorang murid tu dia lari. Jadi ada dua orang iaitu Hakimi dengan Fazil mengambil masa selama 25 minit. Okey, sebab tu ada 25. Kenapa 26 ni ada 4? Sebab ada 4 orang tu ada 4 orang. Ya, sebab ada 4 orang yang mengambil masa 26 minit. Okey? Nampak tak? Okay, jadi data ni disusun, tengok ada berapa orang kat sini. Jumlah semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang. Dibuat dalam bentuk jadual macam ni, jadual pictograph. This is we call pictograph. Represent the data of the time recorded on the left. Maksudnya ada berapa orang? 23 minit seorang. 25 minit ada berapa orang? 2 orang. Okey, 26 minit ada berapa orang? 4. Okey, 28 minit ada seorang, 29 ada seorang. Jadi pastikan bilangan data tu cukup. Tengok, ada berapa tadi kita kira tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Jadi data yang kita susun ni mesti 9. Okey, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesti ada 9. Okey. So macam mana kita nak tahu dia tengah ke hujung ke? Senang saja. Kamu tengok saya buat. I just potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. Kita dapatlah data tengah-tengah. Okay, so the fifth data is located in the middle of the data. Okay, data ada 9. Tadi kita tahulah nombor 5 lah yang paling tengah-tengah. So the median is 26 minutes. Itu jawapannya. Okay, jelas? Jelas Alright. Okay, so median is a data located in a middle. Di mana median ialah data yang berada di tengah-tengah setelah kesemua data disusun. Syarat dia kena susun. Tak susun tak boleh. Okay, tak susun tak boleh, kena susun. Alright. Kita pergi kepada mean. Okay, mean. Okay. Ataupun bahasa Melayunya mean, M-I-N. Mean, senang je. Dua-dua sama je, okay. Macam mana data ni? Okay, mean ialah rumusan dia ataupun formula dia total time ataupun jumlah total divide by quantity.
In bahasa Melayu, jumlah bahagi bilangan. Okey. Jumlah apa ni? Jumlah yang kita tengok tadi. Jumlah apa? Jumlah minit. Okey, berkaitan dengan, tengok data dia berkaitan dengan masa. Jadi jumlah ni adalah masa lah, bukan orang lah. Jumlah adalah masa. Okey, masa yang kita ada ialah 23 minutes. Just put 23, no need to put down minute. 23, 25. 25 tadi, how many person get 25 minutes? Berapa orang 25 minit? Ada 2. So kena ada 2 lah 25. Faham? Okay. Then kita pergi, okay. 26 minutes we have 4 person. 26, 26, 26, 26. Okay, saya tak cukup muka surat dah pula. Okay, plus, saya sambung bawah plus. And 28, only 1 person. And 29, also 1 person. Okay, tengok ke atas ni, macam ni, dia susun. Mesti panjang macam ni. Jangan duk buat shortcut. Okay, mesti panjang macam tu. Over per quantity. Quantity siapa? Orang. Okay, orang. Berapa orang? 9. Betul? Okay, 9. Betul. Kenapa 9? Tadi kita kira dah orang 9. And make sure data dekat atas ni mesti 9 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per 9. Kalau bawah 10, atas 9 maknanya tak betul tu. Okay? Jelas? Jelas. Okay. Then we total up the total time. Kita tambah semua ni. Kita tambah 23, kita tambah 25. 25 ada 2. Kita tambah lagi 26, 26, 26, 26. Kemudian kita ada 28 dan kita ada 29. Okey, kamu tambahlah nanti. Okey. Kamu tambah, kemudian hasil kamu tambah tu kamu kena per ni apa ni? Operasi apa ni per? Siapa boleh bagi tahu? Per. Operasi apa? Bahagi. Ya, bahagi. Very good. Bahagi. Okey, I total up to you. Saya totalkan untuk kamu. Kita tengok macam mana. 5, 10, 13, 19, 25, 31, 37, 45, 54, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tambah 5. 23. Okay, betul tak? Over 9. Bahagi 9. Okay, kalau kita bahagi, kita dapat okay. So, min dia ialah 26. Hasil bahagi 26. Okay. Betul lah ni. Kenapa teacher kata betul? Jawapan kita mesti lebih kurang je dengan data yang kita ada. Nampak tak? 26 ni berada di antara 23 dengan 29. Okay. Kalau kamu dapat 36, something wrong somewhere. Okay. Kalau kamu dapat 30 ke, tak betul. Data dia mesti berada di antara julat yang dia ada. Itu petua untuk tahu jawapan kamu betul ke salah. Okay, contoh macam tadi pun median kita dapat 26. 26 ni berada di antara data yang diberi. Okay, jelas? Jelas? Ada soalan sehingga sekarang? Ada soalan tak? Tak ada. Ada? Ada. Faham Faham. Alright. Very good. Yang dah jenam okey ke? Okay. Alright. Ini bahasa Melayu. Saya terangkan lagi sekali. Lagi sekali. Okay.
Okay, sekarang kita nak pergilah kepada aktiviti. Okay, saya bercadang sebenarnya nak buat breakout room. Tapi saya tak tahu kenapa ada kesilapan di mana yang menyebabkan saya tak boleh nak buat breakout room. Tak apa, next time saya belajar lagi dulu. Breakout room ni menarik sebab breakout room ni saya boleh insert kamu dalam group secara maya. Jadi kamu masuk grup kamu masuk dengan kumpulan kamu dan kamu boleh bincangkan soalan ni dalam room yang berasingan lah, bukan bersama dengan saya. Saya bagi link, kamu join grup yang tu tanpa tinggalkan grup yang ni. Okay, nanti bila dah habis perbincangan, masuk balik dekat main room yang ni kita panggil main room. Tapi tak berjaya hari ni, mungkin ada kesilapan teknikal tadi, but it's okay, next time kita cuba buat lah. Okay, now you can answer my question. Please on your microphone. Okay, you can also on your camera. I want to see your face. Miss you so much. Saya nampak muka Amni. Seronok dia hari ni kelas online. Okay, hi everyone. Okay, Amar rambut dah panjang. Okay. Alright. Kalau kamu nak nampak skrin, kamu boleh buka buku teks. Ada dalam buku teks soalan ni. 258. Muka surat 258. Okay, kalau kamu nampak, kamu tengok the screen. Okay, we go now for discussion. Ready? Okay. Saya slide yang bahasa Melayu untuk 5 DLP boleh bahasa Melayu sebab kita ada 6 nilam kat sini. Okay, carta palang menunjukkan wang saku harian bagi 10 orang murid. Okay, tadi saya dah cakap bila melibatkan data, pastikan kamu tengok apakah tajuk kaitan dengan data tersebut. Perhatikan jadual, apakah tajuk data ni berkaitan dengan apa? Siapa boleh jawab? Daily pocket money. Wang daily pocket money atau dalam bahasa Melayu kita panggil wang saku harian. Okay, wang saku. Wang saku apa? Wang saku kamu lah pergi sekolah kan? Okay, daily pocket money. Yes. Okay, betul. Okay. Now we want to determine the mode of the data. Mode apa dia tadi? Mode. Apa mode? Frequency. Apa dia frequency? Kekerapan. Siapa boleh bagi tahu apakah mood bagi daily pocket money ini? What is mood of daily pocket money? RM5. Very good. RM5. Bukan 4. 4 ialah bilangan murid yang bawa duit tersebut. Maknanya RM5 ni ada 4 orang bawa RM5. Frekuensi dia sangat tinggi. Okay, kekerapannya tinggi iaitu ada 4 orang bawa RM5 berbanding dengan RM7, RM6, RM4. Okay, jelas? So jawapan mood ialah jelas RM5. Okay, very good. Now we go to the range. Apa dia range? Apa dia range? Dekat. Lupa dah. Apa dia Julan? Maxima, the difference between maximum value and minimum value. Okay, now minimum identify value. Yeah, very good. Identify the maximum value. RM7. RM7. Very good. Okay, minimum value. RM4. Okay, good. Now, what is the range of the data of the value? RM3. Apa tadi? RM3. Yeah, very good. How do you ringgit? 7 minus 4 equals to 3. Tolak. Okay, RM7 minus RM4 become RM3. Okay, very good.
RM7 minus RM4. Okay. Median. Okay, we go to median. Apa tadi median? Cepat ingat balik. Apa dia median? Value of data in the middle of a set of data. Jadi apa kita kena buat dulu? Kena tambah. Apa kita kena buat dulu untuk median? Teacher ulang banyak kali dah tadi. Bahagi bukan. Okay, I go back to the slide before. Median is the value of data in the middle of a set of data. Data yang berada di tengah-tengah set data yang disusun secara naik atau menurun. So, okay, I go to the question. Apa maksud dia tadi? Berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah. Sebelum berada di tengah-tengah tu kita kena buat apa? Sebelum berada di tengah-tengah kena buat apa tadi? Susun data secara menaik. Okey, secara menaik. Baik, kita ikut secara menaik. Okey. So, secara menaik kita nak susun. Berapa ringgit dulu? 4. Okey, next lagi. Sebut lagi. 5. 5 ada berapa? 4. Okey, 5 ada 4. Kenapa 5 ada 4? Orang. 4 orang. Bagus. Okey, kemudian kita ada apa lagi? RM6. Okey, 4 tadi. Start. 4 tadi betul ke 1 je? Salah. Ada 2 tadi. Ada 2. Okey, betul. Okey, ada 2. Okey, RM4 ada 2, RM5 ada 4. RM6 ada 1. RM6 ada 1. lagi. RM7 ada 3. Ya, RM7 ada 3. Okey, sekarang kita bilang betul tak data kita susun ni? Kita nak bilang sampai berapa ni? Berapa kita nak bilang? Okay, the bar chart shows daily performance and pupil. Data yang so ni mesti ada berapa? 10 murid. 10. Bagus. Okay, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, betul dah. Now kita cari yang tengah-tengah. Okay, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan habis dah. Potong kiri, potong kanan habis dah. Macam mana? Okay, bila macam ni, okay, tengok bila ada 2 data berada di tengah-tengah, apa yang kita kena buat ialah kita kena tambah dan bagi. Tambah dan bahagi. Okey, tambah ialah 10, RM5, RM10. RM10 kita bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Okey, bila bahagi 2 dapat RM5 balik. Mediannya ialah RM5. Okey, faham? Tak, okey. Now, last kali. Min. Okey, min tadi macam mana? Min tambah semua. Tambah semua. Dan bilangan. Bagi. Okey, bagus. Nak tambah apa? Tambah duit. Okey, tambah duit RM4, tambah RM4, tambah RM5. Okey, tambah ni maksudnya kamu kena tulis lah. Kamu kena tulis. Kamu jangan tak tulis pula. Okey, kamu tulis. RM4 tambah RM4 tambah
RM5 tambah RM5 tambah RM5 tambah RM5 tambah RM6 tambah RM7 Tambah RM7 tambah RM7 Tambah bahagi Bagi 10. bagi berapa? 10. 10 dan bagi 10. Okey, yang ni kamu kira lah ha. Okey. Sebab saya punya jam dah 12 dah habislah 12.30. Okey. Jadi saya pergi kepada latihan terus. Okey. Dengar betul-betul Latihannya ialah untuk darjah 5 dulu. Darjah 5. Kamu kena buat do mind mapping to make a note of mode, median, range and mean. Bina peta minda, peta pokok macam mana? Peta pokok as ada data handling, boleh data pengurusan data. Sekejap lagi saya beritahu. Pengurusan data. Kemudian turun bawah ada 4 item. Mode, median, mean dan julat. Tulis maksud dia kat bawah ni. Okay, kamu buat cantik-cantik dalam buku kamu. Okay. Kemudian tahun 5, sila jawab soalan di muka surat 258. Soalan nombor 1, 2 sahaja. Jangan buat soalan nombor 4. Nombor 4 saya pergi kelas lain nanti. 1, 2, 3 sahaja. Soalan yang ini. 1, 2, 3. Okay. Dalam buku apa? MP3. Cikgu, Saya nak 8 ke? 258 soalan 1, 2, 3. 1 muka surat 1 soalan. Dan okay. Okay dah. Okay, darjah 6. Darjah 6 muka surat 178. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 3A. Soalan nombor 1 dan soalan 3A. 178 178 nombor 1 dan nombor 3A. Cikgu. 158 ke? 258 Tarun, 258. Ambil ni. Buat ni. Buat 18. 178. 178 Yunus. Buat surat. Okey. Okey dah? MT3. Untuk darjah 6 MT3, darjah 5 pun MT3. Senang je ingat. Okey, MT3. Okey. Kelas. Okey, ada soalan? Sampai setakat ni ada soalan? Ada. Ya, nak tanya apa? Cepat sebelum kita habis kelas. Berapa soalan? MT3. Apa dia? Satu muka surat, satu soalan. Satu muka surat, satu soalan. Okey. Dah. Ada lagi soalan? Ada. Okay. So hari ni kita belajar tajuk apa? Pengurusan data. Pengurusan data. Betul. Pengurusan data. Apakah 4 tajuk kecil yang kita belajar dalam pengurusan data, boleh sebut? Mode, median, mean, Julat. ya betul. Okey, tahniah. Balik buka buku teks nanti buat apa tadi? Kerja sekolah apa tadi kena buat?
Soalan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelum buat muka surat 258 kena buat apa dulu? Sebut pada pokok tentang Peta pokok. Okey, berkaitan dengan maksud, mood, median, mean dan julat. Okey, yang tu dulu kena buat baru jawab soalan. Alright? Okay, clear? Okay, I'll see you next time. Selamat bercuti minggu depan. Hari Khamis, teacher akan bagi Google Form. Saya ada 3 meeting hari Khamis. Jadi saya akan bagi quiz live worksheet, InsyaAllah, dengan kamu untuk aktiviti hari Khamis. Okay, but belum aktiviti hari Khamis, tolong Aunty Tri dulu Telegram. Screenshot saya, okay? All the best and thank you very much. See you again in the next class. Bye, teacher. Okay, bye-bye. See you again. Bye. Welcome. Bye, Kak. Okay, bye-bye. Bye. 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 Bye.